InsyaAllah sama-sama kita mulakan majlis Maulid Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam secara atas talian ini pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bersama-sama hadir dalam majlis sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dekat Majlis Bandar Johor Bahru secara atas talian, dan yang saya muliakan, yang saya hormati Datuk Bandar Johor Bahru yang berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, yang berusaha setiausaha Haji Miswan bin Yunus, yang berusaha Timbalan Setiausaha Insinyur Haja Nazatul Shima binti Muhammad, Ketua-Ketua Jabatan Majlis Bandar Johor Bahru, warga kerja, warga kota, dan mereka yang bersama-sama dengan kita pada malam ini, dan yang kita raikan dan yang kita muliakan Tuan penceramah kita Al-Fadil Ustaz Bashir Muhammad Al-Hazari yang kita jemput khas. Dan nanti saya akan kongsikan sedikit mengenai profil ataupun latar belakang Al-Fadil Ustaz. Dan yang kita muliakan juga, kita raikan Al-Fadil Ustaz Muhammad Abdul Jabbar selaku pembimbing qasidah kita pada malam ini. Selamat datang Ustaz, Ustaz Bashir, selamat datang Ustaz Abdul Jabbar. Jadi insya-Allah seperti yang kita rancang pada malam ini dengan barakah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita meraikan dan menzahirkan kegembiraan walaupun secara atas talian. Kita mengambil manfaat dengan barakah ini untuk sama-sama kita ambil faedah daripada majlis ilmu yang akan dikongsikan, dan juga lantunan selawat dan juga qasidah daripada Al-Fadhil Ustaz Abdul Jabbar. Mudah-mudahan semakin tinggi, semakin mendalam cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin kuat kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum itu sedikit mengenai profil untuk makluman tuan-tuan. Yang pertama, tuan penceramah kita Al-Fadhil Ustaz Bashir Muhammad Al-Hazari. Saya kira kita pun telah beberapa kali menjemput Ustaz dalam ceramah-ceramah kita yang tidak asing bagi kita, berasal daripada kota tinggi Ustaz, kelulusan Universiti Azhar Mesir dalam bidang usuluddin, dan juga pernah maknanya menuntut bersama dengan ulama besar Yaman Habib Omar bin Hafiz, ulama besar India Al-Alama Syekh Abu Bakar Ahmad Al-Malibari, dan ulama-ulama lain daripada Mekah dan juga Madinah. Dan juga sekarang beliau menjawab jawatan sebagai pengurus Yayasan Riayah Kuala Lumpur, dan juga sebagai orang kanan, kita kata orang kanan Habib Ali Zainal Abidin, tidak asing bagi kita. Dan yang kedua iaitu pembimbing qasidah kita yang juga sentiasa bersama dengan Habib Ali. Saya kira ramai juga yang mungkin pernah perasan dalam kaca TV ada gambar Ustaz di YouTube melantunkan selawat dan qasidah, iaitu bersama dengan kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdul Jabbar, sebagai Khadim Hak Tahfiz Ar-Ridwan, dan juga kita kata pemimpin qasidah di kumpulan Ahbabul Habib. Ahbabul Habib. Alhamdulillah. Terima kasih dapat bersama-sama kita Ustaz Bashir dan juga Ustaz Abdul Jabbar. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan mulakan majlis kita, majlis sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, majlis Bandar Johor Bahru ini dengan kita mendengar lantunan selawat dan juga qasidah sebagai permulaan supaya naik semangat cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian disusuli dengan ceramah pembukaan yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Bashir selepas pada lantunan selawat yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Abdul Jabbar. Jadi tanpa membuang masa,
Saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdul Jabbar untuk memperdengarkan lantunan-lantunan qasidah. Mudah-mudahan kita mendapat faedah insya-Allah. Falyatafaddal mashkura. Bismillah. وأجمل منك لم ترى قط عين وأحسن منك لم تلد النساء وأجمل منك لم ترى قط عين وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قرأنا في الضحى ولسوف يعطيك قرأنا في الضحى ولسوف يعطيك فسر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالوها كل العباد
وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدورا الله الله ولا ذل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدورا الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهوره ولم يكن الهدى لولا ظهوره ولم يكن الهدى لولا ظهوره وكل الكون أنار بنور طه قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Setiausaha yang berusaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, Timbalan Setiausaha IR Hajjah Nazatul Shima binti Muhammad, Ketua-Ketua Jabatan seluruh warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, Muslimin Muslimat, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala, kita berada dalam satu majlis yang pastinya dicurahkan oleh Allah Ta'ala dengan keberkahan. Yang pastinya majlis kita, perkumpulan kita pada malam ini adalah sebaik-baik perkumpulan, sebaik-baik perhimpunan, sebaik-baik majlis, sebaik-baik masa yang kita belanjakan, yang kita korbankan pada hari-hari kita, kerana perkumpulan kita pada hari ini adalah perkumpulan untuk memperingati, menyebut kekasih agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis kata baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, di hari akhirat nanti manusia akan dibentangkan kepada seluruh manusia akan masa-masa yang mereka lalui ketika di dunia. Lalu bila mana berlalu kepada mereka masa yang mereka berkumpul, tetapi di dalam perkumpulan tersebut mereka tidak berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW, maka masa tersebut akan dianggap sebagai masa yang sia-sia, yang akan tak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka masa yang kita sedang belanjakan sekarang, yang sedang kita berkumpul sekarang, mungkin 1 jam, mungkin 2 jam, ini akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Masa yang akan bercahaya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana masa ini kita habisi, masa ini kita gunakan untuk berselawat ke atas junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan lantunan qasidah,
yang menceritakan tentang sifat tubuh badan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila mana kita mendengarkan dan kita amati apa yang disebutkan di dalam qasidah tadi, pastinya akan menyentuh hati kita, pastinya akan kita terbayang-bayang bagaimana kiranya rupa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita memahami lantunan setiap daripada perkataan yang disebutkan di dalam qasidah tadi, maka sebetulnya akan mengingatkan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan segala bentuk kemuliaan, segala bentuk kelebihan, segala bentuk keistimewaan kepada kekasih agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah. Di atas ciptaan alam ini, segala makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, tidak ada suatu ciptaan ketika Allah Ta'ala menciptakannya, lalu diletakkan segala bentuk kesempurnaan pada ciptaan tersebut, kecuali pada ciptaan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ciptaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kejadian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik kejadian, sehingga menjadi dasar dalam akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bila mana kalau ada orang yang beranggapan bahawa ada sesuatu yang lebih mulia daripada baginda Nabi Muhammad SAW, maka orang itu akan terbatal dia punya iman, akan terkeluar daripada agama Islam. Bila mana sahaja dia beranggapan ada sesuatu yang lebih mulia daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak tak sampai ke tahap seperti itu? Kerana baginda Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala bentuk kelebihan yang paling tercantik yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling indah yang Allah Taala berikan adalah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling teristimewa adalah sesuatu yang Allah Taala berikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qasidah yang dibacakan tadi adalah satu potong qasidah daripada satu orang sahabat Nabi SAW yang pernah didoakan oleh Nabi dengan doa yang memberikan kepadanya bantuan daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidina Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu arda. Sayyidina Hasan bin Thabit salah seorang daripada sahabat Nabi SAW yang lidahnya tidak pernah berhenti daripada memuji Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang lidahnya tidak pernah berhenti daripada berqasidah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Nabi ataupun di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sentiasa akan menggembirakan hati Nabi dengan banyak memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kata-kata qasidahnya itu ditulis dan diriwayatkan oleh para sahabat di dalam hadis yang banyak daripada apa yang disebutkan oleh Sayyidina Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu arda, yang sedang pun hari ini kita dengarkan seperti mana baru saja tadi kita dengarkan. Hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah. Mari sejenak kita melihat sebentar apa sebenarnya yang tertulis di dalam qasidah yang dibacakan tadi. Bagaimana untuk kita memahami betapa besarnya kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat kepada diri kita, ataupun sesiapa pun daripada kalangan kita yang menganggap dirinya adalah yang paling handsome, yang paling cantik ataupun apapun, maka pasti pada diri seseorang tersebut akan ada kekurangan. Tetapi satu-satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesuatu pun kekurangan yang Allah Taala letakkan pada dirinya, yang tidak ada sesuatu pun keaiban yang Allah Taala jadikan pada dirinya, yaitu asyraful wujud, sebaik-baik makhluk Allah, semulia-mulia makhluk Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah dengan penciptaan yang paling sempurna, dengan penciptaan yang sangat indah, dengan penciptaan yang sangat cantik. Tetapi tidak pernah ada seorang pun wanita di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang Rasulullah dengan pandangan syahwat. Walaupun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang tersangat handsome, yang tersangat indah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan baginda Nabi pernah memberikan perumpamaan betapa sempurnanya ciptaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kata Nabi,
kalau kecantikan ciptaan manusia ini diibaratkan macam satu buah, maka separuh daripada buah itu adalah kecantikannya milik aku, dan separuh yang berbaki tadi dibelah lagi dua, sukunya adalah kecantikan yang Allah Ta'ala letakkan kepada Nabi Yusuf AS, dan suku lagi adalah semua kecantikan yang dikongsi oleh seluruh anak-anak Adam sampai ke hari kiamat. Demikian nisbah kecantikan dan keindahan yang baginda Nabi Muhammad SAW sebutkan tentang diri baginda Rasulullah SAW. Bahkan Nabi pernah sebutkan di dalam hadis, kata Nabi SAW, kaum lelaki daripada kalangan umat aku yadkhulunal jannah bi surati Yusuf. Kaum lelaki daripada kalangan umat aku akan masuk syurga seperti mana Nabi Yusuf alaihissalam. Kaum lelaki daripada kalangan umat Nabi, kalaupun kita di atas dunia ni kurang handsome, jangan risau, kita akan masuk syurga jadi handsome semua. Jadi indah semuanya. Bahkan Nabi sebutkan ala surati Yusuf. Semuanya akan jadi handsome, cantik macam Nabi Yusuf alaihissalam. Ada suatu perkara yang ingin kita amati daripada apa yang Nabi sebutkan di sini. Kenapa Nabi tak sebutkan kaum lelaki daripada kalangan umat aku, bila mana masuk syurga, maka mereka akan masuk handsome macam mana aku. Nabi tak sebut macam tu. Tapi Nabi kata ala surati Yusuf. Mereka akan masuk syurga dan handsomenya mereka macam Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa Nabi tak nisbahkan kepada diri Nabi sahaja? Kerana kecantikan yang Allah Ta'ala letakkan, keindahan yang Allah Ta'ala letakkan pada tubuh badan mulia baginda Nabi Muhammad SAW adalah suatu keindahan dan kecantikan yang dikekalkan oleh Allah di dunia dan juga di syurga, sehingga tidak ada seorang pun yang boleh menyerupai baginda Rasulullah SAW. Tak ada satu orang pun yang boleh jadi handsome macam Nabi Muhammad, hatta dalam syurga nanti pun tidak ada seorang pun yang akan memiliki kecantikan dan keindahan seperti mana indahnya wajah Nabi Muhammad SAW, rupanya yang terlalu indah sehingga Allah Ta'ala mengharamkan kepada syaitan untuk menyerupai baginda Rasulullah SAW. Kata baginda Nabi SAW di dalam hadis, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa fa inna syaitan la yatamathalu bi. Siapa orang yang melihat aku dalam mimpi, maka dia benar-benar melihat aku. Kerana apa? Fa inna syaitan la yatamathalu bi. Kerana syaitan tidak akan sama sekali menyerupai aku, kata baginda Nabi SAW. Syaitan tidak boleh menyerupai baginda Rasulullah SAW. Kerana syaitan, kalau dia cuba untuk menyerupai Nabi SAW, maka dia akan terbakar dan akan mati. Demikian Allah Ta'ala letakkan keindahan dan kecantikan pada tubuh mulia baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak ada sebarang keaiban dan tidak ada sebarang kecacatan. Demikianlah yang disebutkan di dalam qasidah tadi, wa ajmalu min kalam tara qattu aini. Kata Hasan bin Thabit, ketika melihat baginda Rasulullah masuk ke dalam suatu majlis, maka Hasan bin Thabit bangun berdiri memuji Rasulullah SAW. Kata Hasan bin Thabit, bila mana datangnya Rasulullah SAW dalam majlis tersebut, maka semua orang sahabat pun bangun untuk datang meraihkan masuknya Rasulullah dalam majlis tadi. Tapi Nabi minta sahabat-sahabat tadi semuanya biar duduk. Nabi isyaratkan tangan mulia Nabi dengan mengatakan semuanya suruh duduk, tapi ternyata satu orang pun tidak duduk. Mereka bukan tidak mahu dengar apa yang Nabi arahkan, tetapi ini namanya mereka melebihkan adab kepada Rasulullah, melebihi daripada arahannya Rasulullah SAW. Lalu tidak ada seorang pun yang duduk. Demikian tawaduknya Nabi SAW, yang ketika mana masuk dalam suatu majlis, kalau ada orang bangun, Nabi akan suruh duduk. Walhal tidak ada seorang yang lebih patut untuk dihormati melebihi daripada masuknya Rasulullah dalam sesuatu majlis. Maka ketika masuknya baginda Nabi dalam suatu majlis, semua sahabat duduk. Maka semua sahabat berdiri, tak ada yang duduk. Nabi suruh duduk, tak ada yang mau duduk. Kata Hasan bin Thabit, ya Rasulullah, macam mana kami akan duduk kalau melihat masuknya kepada kami seorang yang memiliki wajah yang indah seperti engkau, ya Rasulullah. Kemudian beliau melantunkan qasidah ini, kata beliau, wa ajmalu minka lam tara qattu aini. Ya Rasulullah, yang lebih indah daripada kamu, yang lebih cantik daripada engkau, lam tara qattu aini, mata aku tak pernah nampak. Yakni beliau memberikan ibarat seolah-olah tidak ada sesuatu kecantikan pun yang pernah dilihat oleh mata beliau melebihi daripada mata beliau pernah melihat kecantikan dan keindahan baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian para sahabat meletakkan betapa mereka berasa nikmatnya bila mana dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan hanya yang terletak pada wajah Nabi, keindahan, kecantikan, yang boleh para sahabat tak puas tengok wajah Nabi SAW, tetapi melihat wajah baginda Rasulullah SAW ternyata memberikan kegembiraan yang luar biasa kepada sahabat baginda Rasul SAW. Yang disebutkan oleh Hasan bin Thabit tadi, wa ajmalu min kalam tara qatu aini, yang lebih cantik, lebih indah daripada engkau ya Rasulullah, mata aku tak pernah nampak. Ini bukanlah kata-kata pujangga, ini bukanlah macam satu kata-kata syair yang sengaja macam nak tarik hati Rasulullah. Sememangnya pun para as-sahabah, mereka ketika melihat wajah Rasulullah SAW akan menimbulkan keseronokan kepada mereka, akan menimbulkan kegembiraan kepada mereka. Hanya baru melihat saja wajah Rasulullah SAW, maka akan berbunga-bunga hati para sahabat. Lalu kalau mereka tak dapat lihat wajah Nabi SAW, maka mereka akan merasakan hari tersebut mereka tidak ada manfaat. Seolah-olah hari tersebut tidak ada cahaya kepada mereka, kalaulah berlalu satu hari daripada kalangan para sahabat yang sentiasa duduk dekat dengan baginda Nabi, lalu mereka tak nampak wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Cukup kepada kita untuk mengambil contoh bagaimana sikapnya, bagaimana apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang teragung Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arda, bila mana beliau suatu hari ketika bersama dengan baginda Rasulullah berdakwah di bumi Makkah. Waktu itu dakwahnya Nabi Muhammad SAW adalah dakwah yang sangat ditentang keras oleh orang-orang Quraisy. Mereka adalah tergolong daripada kalangan sahabat-sahabat yang lemah waktu itu. Yang lemahnya mereka bukan pada fizikalnya, tetapi bilangan mereka yang sedikit, du'afa, orang yang lemah, yang tak mampu untuk berlawan, kecuali waktu itu hanya mereka mampu untuk menahan diri mereka sahaja. Waktu itu, salah seorang daripada sahabat Nabi SAW yang berada bersama dengan baginda Nabi di dalam susah dan senangnya Nabi ketika berada di bumi Makkah Al-Mukarramah adalah sahabat Nabi SAW yang teragung Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Suatu hari Sayyidina Abu Bakar Siddiq diikat oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, lalu dipukul dengan kayu, dipukul dengan cemeti, kemudian diikat kedua-dua tangan dan kakinya di beberapa ekor kuda, dan lalu dipukul kuda tadi sehingga kuda tadi menarik Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arda pusing-pusing kota Mekah. Demikian siksaan yang dilalui oleh sahabat Nabi yang teragung Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arda hanya semata-mata menjadi orang kanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya semata-mata menjadi orang yang paling kuat di dalam membela baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq mukanya dipukul sehingga pecah muka Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dikatakan kalau ketika itu dilihat muka Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang penuh dengan darah, sungguh tidak ada seorang pun yang boleh tahu kalau ini adalah wajahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Demikian siksaan yang dihadapi oleh sahabat Nabi yang teragung Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu setelah disiksa sedemikian rupa, orang-orang kafir Quraisy, selepas itu mereka membuka tali yang diikat kaki dan tangannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lalu diletakkan di tepi jalan. Datang para sahabat-sahabat yang lain yang merasa kasihan dengan melihat keadaan yang dialami oleh sahabat yang teragung ini, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang tidak lagi mampu bergerak, tidak lagi mampu untuk berbuat apa-apa kerana begitu teruk keadaan, kesakitan yang dialami oleh beliau. Seluruh badan beliau berada dalam keadaan yang berdarah, tak mampu bergerak. Maka diangkat oleh sahabat-sahabat, bawa balik ke rumah. Subhanallah, bila mana bawa balik ke rumah, diletakkan di atas satu tempat pembaringan. Lalu mereka pun kejutkan Sayyidina Abu Bakar. Mereka pun bangun, angkatkan kepala khalifah yang teragung ini, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, diangkatkan kepalanya untuk diberikan sedikit minum air supaya beliau boleh tersedar daripada keadaan beliau. Sungguh waktu itu Sayyidina Abu Bakar mencuba untuk membuka matanya, tetapi matanya tidak boleh buka kerana kesakitan dan teruknya kecederaan yang dialami oleh beliau. Bila mana diberikan minum air kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar angkat tangannya dan tolak gelas air tadi. Walhal beliau berada dalam keadaan yang begitu penat,
Beliau berada dalam keadaan yang luar biasa kesakitan yang dihadapi oleh beliau. Beliau angkat tangan beliau dan tolak gelas tadi, dan kata beliau dengan suara yang perlahan yang keluar dengan menahan kepada kesakitan yang teruk, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Arini wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tunjukkan aku wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberikan minum air daripada gelas dalam keadaan yang menanggung demikian derita, beliau tidak mahu untuk meminum sehingga meminta kepada sahabat-sahabat lain untuk memperlihatkan wajah mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat lain yang tidak mampu untuk berbuat apa-apa, ini orang berada dalam keadaan sedemikian sakit menanggung derita, tapi masih lagi menolak untuk diberikan minum air, masih lagi meminta untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat tadi mengangkat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bawa ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibaringkan di dalam rumah Nabi. Maka kata mereka kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kamu sekarang berada di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka perlahan-perlahan Sayyidina Abu Bakar mencuba untuk membuka matanya yang mukanya sudah penuh dengan berdarah. Ketika matanya dicuba buka secara perlahan-lahan, maka beliau dapat melihat bayangan wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam keadaan derita menanggung kesakitan yang derita tadi, hanya baru saja melihat secara samar-samar wajah mulia kekasih agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus Sayyidina Abu Bakar senyum melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilang dia punya derita kesakitan. Yang tadi tak mampu untuk bangun, yang tadi tak mampu untuk bercakap kecuali dengan suara yang halus, dengan matanya ketika mana dibuka melihat wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah mendapat satu tenaga kepada beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Demikian yang dimaksudkan dengan bagaimana melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya para sahabat melihat wajah Nabi dengan kecantikan, tetapi melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai satu anugerah kepada mereka. Akan bertambah mereka punya iman, akan bertambah mereka punya mahabbah dan kasih sayang. Bahkan ada daripada kalangan sahabat Nabi ketika mana mereka tidak mampu lagi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merasakan mata mereka ini sudah tidak ada lagi manfaat kepada mereka. Satu orang sahabat bernama Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu arda. Pada hari kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW, Abdullah ibn Zubair berada jauh di kebun korma, sedang buat kerja untuk menanam korma. Maka diberitahukan kepada beliau kalau baginda Rasulullah SAW baru saja wafat di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Abdullah ibn Zubair baru beberapa ketika sebelum itu pulang daripada melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mendengarkan khabar Rasulullah sudah wafat, maka beliau mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Ya Allah, mata aku yang aku pernah nampak dengan mata aku keindahan ciptaan Engkau yang paling teragung yang aku pernah lihat adalah mata aku melihat kecantikan dan keindahan wajah mulia kekasih agung Engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarkanlah mata aku kekal akan dibangkitkan di hari akhirat dengan yang paling terakhir daripada ciptaan teragung yang aku lihat adalah wajah Nabi Muhammad SAW. Bermula daripada saat ini, Engkau ambillah penglihatan mata aku, ya Allah. Biarkanlah mata aku tak mampu lagi melihat apa-apa supaya kekal. Yang terakhir yang boleh dilihat oleh mata aku adalah wajah mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Saat itu juga Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doanya Abdullah ibn Zubair. Matanya diangkat penglihatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka matanya kekal. Nanti akan Abdullah bin Zubair bila bangkit di hari akhirat nanti akan beliau berhujjah di hadapan Allah. Kalau ditanya, ya Abdullah, apa yang kau lakukan dengan kurniaan mata yang Allah Taala berikan kepada engkau? Maka beliau akan menjawab di hadapan Allah, ya Allah, mata aku yang paling terakhir yang aku lihat ciptaan teragung engkau adalah wajah mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian para sahabat ridwanillahi ajma'in ketika melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka merasakan gairahnya mereka, merasakan iman mereka bertambah dengan melihat wajah mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan lagi dalam syair tadi, wa ahsanu minka lam talidin nisa'u.
Tidak ada seorang pun perempuan yang pernah melahirkan satu orang yang lebih baik dan lebih indah daripada engkau. Sungguh kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah satu kelahiran yang diberikan segala bentuk keistimewaan oleh Allah Ta'ala. Wa ahsanu minka lam talidin nisa. Tidak ada seorang perempuan yang pernah melahirkan seorang anak yang lebih cantik, lebih ahsan, lebih molek, lebih baik daripada engkau ya Rasulullah. Maksudnya di sini nak bagi tahu bahawa kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW adalah kelahiran yang sangat teragung. Kelahiran yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimnya Sayyidatina Aminah ibunda baginda Rasulullah SAW. Allah Taala pilih yang mengandungkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang wanita yang salihah. Sayyidatina Aminah binti Wahab radhiyallahu anha. Tahukah kita siapa ibunda baginda Rasulullah? Tahukah kita siapa ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib adalah salah seorang daripada lelaki putera daripada Abdul Muttalib, yang Sayyidina Abdul Muttalib ada 10 orang anak. Daripada 10 orang anak tersebut, yang paling diberikan keistimewaan adalah Sayyidina Abdullah, anak yang terakhir sekali. Kerana beliaulah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi asbab kepada kelahiran kekasih Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup kepada kita untuk melihat betapa kelahirannya baginda Rasulullah diagungkan oleh Allah Taala. Kedua ibu bapanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu potongan ayat Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatul Quran menyebutkan bahawa fataqallubaka fis sajidin. Kami membolak-balikkan engkau ya Muhammad Rasulullah, fataqallubaka fis sajidin, di dalam keadaan bersujud. Ini kata ahli tafsir, beberapa pendapat ahli tafsir. Apakah maksud ayat Al-Quran fataqallubaka fis sajidin? Kami membolak-balikkan engkau ya Rasulullah dalam keadaan bersujud. Di mana Nabi kita berbolak-balik dalam keadaan bersujud? Kata ahli tafsir, ayat ini adalah menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan ketika baginda Rasulullah berada di dalam rahim ibunya Sayyidatina Aminah, baginda membesar dalam keadaan bersujud kepada Allah Ta'ala. Baginda membesar di dalam perut ibu Nabi, dalam rahim ibu Nabi, bukan seperti mana wanita-wanita yang lain mengandungkan anak, tidak. Tetapi baginda Rasulullah daripada awal penciptaannya sudah berada dalam keadaan sujud kepada Allah. Kemudian membesar dalam keadaan bersujud. Fataqal wa taqallubaka fi sajidin. Sebahagian daripada ahli tafsir mengatakan fi sajidin itu maksudnya ialah kami membolak-balikkan engkau di dalam rahim seorang perempuan yang sujud kepada Allah Ta'ala. Maka ayat ini dan tafsiran ayat ini sudah cukup kepada golongan yang mengatakan, yang mempersoalkan adakah ibu bapa baginda Rasulullah itu Islam ataupun tidak. Mereka itu ahli syurga ataupun tidak. Kalaulah kita boleh membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan kemuliaan kepada Nabi Isa alaihi salam. Disanjung tinggi ibu kepada Nabi Isa, Sayyidatina Maryam alaihi salam. Sehingga dalam Quran ketika menyebutkan tentang Sayyidatina Maryam menyebutkan Inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan engkau ya Maryam, wa tahharaki, dan telah menyuci bersihkan engkau, wastafaki, dan telah memilih engkau ala nisa'il alamin, di atas menjadikan engkau sebagai wanita yang termulia di atas alam ini. Siapa Sayyidatina Maryam alaihissalam? Seorang ibu, seorang wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengandungkan Nabi Isa ibni Maryam. Kalaulah perempuan yang dipilih oleh Allah untuk mengandungkan Nabi Isa alaihissalam dimuliakan sedemikian rupa, lalu bagaimana kira-kira wanita yang dipilih oleh Allah untuk rahim wanita tersebut akan mengandungkan jasad mulia kekasih agung Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Sayyidatina Aminah ibunda baginda Rasulullah mempunyai bahagian yang lebih lagi daripada Sayyidatina Maryam? Kerana ini kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Takkan sebaik-baik makhluk Allah ini akan dilahirkan daripada rahim seorang penyembah berhala. Tidak mungkin Allah lakukan demikian. Pastinya segala bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada junjungan mulia
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata ahli syair tadi, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ya Muhammad Rasulullah, engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mubarra'an min kulli aibin. Jauh daripada segala bentuk keaiban. Tidak ada satu pun keaiban kepada baginda Nabi Muhammad. Tidak ada satu pun kekurangan yang ada kepada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada hujung rambutnya sampai ke hujung kakinya. Semua yang Allah Taala jadikan kepada ciptaan tubuh badan baginda Rasulullah adalah ciptaan yang paling the best, yang paling tercantik. Tidak ada satu kekurangan, tidak ada satu keaiban pada ciptaan tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah karangan Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi, akan memberitahukan kepada kita bagaimana segala bentuk keindahan yang Allah Ta'ala letakkan kepada ciptaan tubuh badan mulia baginda Nabi SAW. Wajahnya macam mana, tinggi rendahnya macam mana, rambutnya macam mana, pakaiannya macam mana. Semua ini melambangkan kepada bagaimana indahnya ciptaan tubuh badan mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya setakat dimuliakan pada ciptaan tubuh badan Nabi, tetapi di dalam tubuh badan Nabi itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan keberkahan yang luar biasa. Pernahkah kita mendengarkan cerita tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, tentang pakcik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Talib radhiyallahu anhu arda. Sayyidina Abu Talib ada khilaf, perbezaan di kalangan pendapat ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang adakah beliau ini mati dalam keadaan Islam ataupun tidak. Ada seorang ulama daripada Mesir mengarang kitab khusus membicarakan tentang masalah ini, Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghummari yang berasal daripada Morocco. Beliau karang satu kitab khusus dengan membincangkan tentang adakah statusnya Abu Talib merupakan seorang yang mati dalam keadaan Islam ataupun tidak. Pada permulaan perbicaraan dalam kitab tersebut, beliau memberikan nasihat mengatakan, adapun dalam masalah iman atau kufurnya Abu Talib, itu bukanlah satu masalah besar yang untuk kita bahaskan. Kerana tak ada kaitan dengan kita pun. Abu Talib masuk syurga ke, Abu Talib tak masuk syurga ke, takkan berikan kesan kepada kita. Allah Ta'ala takkan tanya kepada kita di hari akhirat, ya fulan, kenapa engkau tak kafirkan Abu Talib? Ya fulan, kenapa engkau tak kata Abu Talib masuk neraka? Allah takkan tanya kepada kita. Yang akan ditanya kepada kita adalah syurga dan nerakanya kita, syurga dan nerakanya ibu bapa kita. Itu yang akan disoal oleh Allah Ta'ala. Maka beliau membicarakan dengan beberapa hujah yang diletakkan bahawa Abu Talib sebetulnya mati dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Buktinya adalah bagaimana Abu Talib ketika menghembuskan nafasnya yang terakhir, baginda Rasulullah berada di sisi Abu Talib radhiyallahu anhu arda. Maka Nabi tetap sebutkan kepada Abu Talib untuk memeluk Islam. Nabi suruh mengucap 2 kalimah syahadah, tetapi Abu Talib waktu itu mengangkat jarinya mengatakan, ana ala millati Ibrahim. Aku berada di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata para ulama, itu sudah cukup menunjukkan bahawa imannya Abu Talib kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kerana Abu Talib menyebutkan demikian tetapi dalam hatinya waktu itu penuh dengan iman kepada baginda Rasulullah SAW. Hanya sahaja beliau tidak menzahirkan 2 kalimah syahadah itu supaya orang-orang kafir tadi tidak akan memberikan kesusahan kepada Rasulullah. Yakni orang-orang kafir Mekah, mereka merasakan Abu Talib ini masih lagi beragama dengan agama mereka. Lalu oleh kerana mereka masih lagi merasakan Abu Talib ini masih lagi bukan Islam, mereka segan nak membuat bahaya, yang nak memberikan bahaya yang lebih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mengikut kepada sebahagian para ulama mengatakan Abu Talib radhiyallahu anhu arda tidak memeluk agama Islam, tetapi beliau akan mendapat sedikit daripada kesiksaan daripada api neraka Allah Ta'ala, di mana kakinya sahaja yang akan masuk ke dalam api neraka, kerana kakinya sahaja yang tidak disentuh oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat yang terpencil daripada kalangan para ulama, tetapi kebanyakan daripada para ulama ahlu sunnah wal jamaah lebih senang untuk beranggapan Abu Talib ini adalah seorang yang mati dalam keadaan Islam. Demikian keberkahan yang Allah Ta'ala letakkan kepada baginda Rasulullah SAW. Tubuh badannya yang tidak ada sebarang kecacatan, tangannya yang menyentuh sesuatu perkara akan diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sayyidina Sa'ib bin Yazid, seorang sahabat Nabi ketika usia kecilnya datang berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dibawa oleh ibu saudaranya berjumpa dengan Nabi kerana waktu itu beliau sakit. Baginda Rasulullah letakkan tangan Nabi di atas kepala Sa'ib bin Yazid, lalu mengusapkan kepala Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu arda. Sa'ib bin Yazid bila meningkat dewasa dah jadi tua, tempat yang dipegang kepalanya oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu tempat tidak beruban kepalanya, kerana berkat dipegang kepalanya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian kanak-kanak di zaman baginda Rasulullah SAW, kalau mereka pergi berjumpa Nabi, lalu Nabi bila mana pegang kepala mereka, bila mana kanak-kanak itu balik ke rumah mereka, lalu mereka masuk saja ke dalam rumah mereka, satu rumah itu akan berbau wangi. Maka ibu bapa budak-budak tadi yang berada di dalam rumah tadi tahu kalau anaknya baru balik daripada jumpa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda, satu hari ketika mana bersalam dengan baginda Rasul sallallahu alaihi bukan Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan dikatakan daripada hari beliau berbai'ah dengan Rasulullah, daripada hari beliau bersalaman dengan Rasulullah SAW, tangan mulia beliau berpegang dengan tangan mulia baginda Nabi Muhammad SAW, tangan kanan kepada Sayyidina Utsman, daripada hari beliau bersalam dengan Rasulullah SAW sampai ke akhir umurnya, Sayyidina Utsman bin Affan tidak pernah, maaf cakap, pegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan, kerana menghormati tangan kanannya yang pernah memegang jasad mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian diletakkan keberkahan pada tubuh badan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata penyair lagi tadi menyebutkan, "Khuliqta mubarra'an min kulli aibin." Ya Rasulullah, engkau diciptakan oleh Allah Ta'ala jauh daripada segala bentuk keaiban. Tidak ada sebarang kecacatan pun yang Allah Ta'ala letakkan pada tubuh badan engkau. Kalau kita lihat pada orang yang paling dianggap yang paling handsome atas muka bumi ini, tak tahulah siapa. Kalaupun dapat cari orang yang paling handsome di atas muka bumi ini, pasti pada dirinya akan mendapatkan kecacatan pada dirinya, kerana tidak akan ada seorang pun yang Allah Ta'ala ciptakan dengan sedemikian kesempurna seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau ya Rasulullah diciptakan oleh Allah Ta'ala seperti mana yang kau nakkan. Maksudnya seolah-olah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana nak engkau nakkan aku ciptakan engkau? Demikian ahli syair ini, sahabat Nabi Hasan bin Thabit, ketika melantunkan qasidah memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, lidah kita ketika memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lidah kita akan dimuliakan oleh Allah Taala. Lidah kita ketika berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lidah kita akan diberikan kemuliaan oleh Allah Taala. Dahulu ada satu orang namanya Syekh Umar. Syekh Umar ini berasal daripada Hadramaut, daripada Yaman. Beliau ini adalah salah seorang daripada orang yang banyak memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari diceritakan beliau ini ketika pergi ke Madinah untuk menziarahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua riwayat. Ada riwayat mengatakan namanya Syekh Umar, ada satu riwayat mengatakan ahli syair ini namanya Syekh Farazdaq. Ada dua riwayat. Walhasil, bukan namanya yang ingin kita bicarakan. Fulan ini yang bernama Syekh Umar ini satu hari diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampai ke kota suci Madinatul Munawwarah. Beliau ini yang daripada dulu banyak memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak berqasidah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat kepada beliau. Beliau mampu untuk melantunkan qasidah memuji Rasulullah dengan berada di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sedang memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu didengari oleh seorang munafik. Seorang munafik yang duduk di sebelah beliau mendengar tentang pujian qasidah atau beliau yang sedang bersyair memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
orang ini yang sudah marah dengan apa yang sedang dilakukan oleh Syekh Umar ini, maka kata lelaki munafik ini bagi tahu kepada beliau, maukah aku jemput engkau datang ke rumah supaya aku boleh menjamu engkau makan. Maka Syekh Umar ini pun memenuhi jemputan orang tadi kerana dia pun datang daripada jauh daripada Yaman. Ini pula ada orang di Madinah yang menjemput beliau datang ke rumah untuk makan. Beliau pun pergi ke rumah orang tersebut. Maka dijemput masuk. Subhanallah. Bila mana masuk ke dalam rumah, tiba-tiba beliau diikat oleh lelaki tadi. Lelaki tadi mengikat kedua-dua tangan, kemudian lelaki itu keluarkan gunting ataupun pisau dan ditarik lidahnya Syekh Umar ini yang banyak memuji Rasulullah SAW, lalu mengatakan dengan perasaan penuh geramnya, meletakkan gunting ataupun pisau di lidahnya, mengatakan, adakah ini lidah yang kau gunakan untuk memuji Muhammad? Sungguh aku benci kepada mendengar orang-orang yang memuji Muhammad. Lalu dipotong lidahnya oleh munafik tadi. Dipotong lidahnya oleh munafik tadi. Beliau yang menanggung kesakitan lidahnya yang sudah terputus, lalu diberikan lidah beliau yang sudah dipotong tadi, diberikan pada tangan Syekh Umar ini, lalu dikatakan bahawa, pergilah engkau puji engkau punya Muhammad dengan gunakan lidah yang sudah terpotong ini. Apa yang dilakukan oleh beliau? Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, beliau yang menanggung kesakitan lidahnya yang sudah dipotong oleh si munafik ini, terus pergi ke makam Nabi SAW. Terus pergi ke raudhah Nabi SAW dengan memegang lidah yang telah dipotong tadi, pergi di hadapan makam Nabi SAW, mengadu kepada baginda Rasulullah SAW, merintih kepada baginda Rasulullah SAW kalau beliau sudah tidak lagi mampu untuk memuji Rasulullah SAW kerana lidahnya yang sudah dipotong. Maka waktu itu beliau kerana terlalu letih dengan kesakitannya, berehat di satu tembok yang ada di dalam Masjid An-Nabawi. Sedang beliau berehat, beliau pun tertidur. Di dalam mimpinya didatangi oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan dilihat baginda Nabi mengambil lidah yang sudah terpotong tadi, Nabi masukkan balik lidah ke dalam mulutnya beliau. Beliau ketika bangun daripada tidur, nampak lidahnya sudah bercantum balik di dalam mulutnya. Bahagian daripada khususiat, keistimewaan yang Allah Ta'ala letakkan kepada baginda Rasulullah SAW. Bangun daripada tidur, nampak lidah beliau sudah bercantum semula ke dalam mulutnya. Sungguh gembira beliau. Balik lagi ke makam Nabi SAW, terus memuji Rasulullah SAW dan balik lagi ke Yaman. Tahun hadapannya beliau datang lagi. Tahun hadapannya beliau datang lagi ke Madinah, dan ketika didatangi beliau terus memuji baginda Rasulullah SAW. Tetapi kali ini ketika mana beliau memuji Rasulullah SAW, ada satu orang lagi yang sebelah beliau panggil lagi beliau datang makan di rumah. Maka beliau teringat peristiwa yang berlaku setahun selepas. Tetapi budak ini ketika panggil terus bagi tahu, adakah engkau Fulan bin Fulan yang dulu engkau pernah berhadapan dengan situasi engkau punya lidah digunting oleh satu orang? Katanya, ya betul. Maka katanya, boleh tak engkau datang ke rumah aku? Aku ingin berfungsi sesuatu dengan kau. Ini masih lagi budak remaja. Maka budak ini bawa Syekh Umar ini bawa masuk ke dalam rumahnya. Subhanallah, di dalam rumahnya ada satu sangkar yang besar. Dan di dalamnya ada seekor beruk. Ada seekor beruk yang besar yang sedang meronta kesakitan. Kata budak ini, remaja ini kepada Syekh Umar, wahai Fulan, inilah ayah aku dulu yang pernah menggunting kau punya lidah, yang pernah potong kau punya lidah, yang memuji Rasulullah SAW. Setelah daripada perbuatan terkutuk beliau, Allah Ta'ala jadikan beliau seekor kera yang sangat durjana ini, yang sangat teruk keadaannya, dan akhirnya beliau mati dalam keadaan demikian. Demikian Allah Ta'ala meletakkan kemuliaan kepada lidah yang memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Selawatnya kita kepada Rasulullah SAW akan sampai kepada Rasulullah dan akan diberitahu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian sedikit banyak tentang apa maksud syair yang dibacakan dalam muqaddimah tadi. Kita ingin melihat bagaimana keindahan wajah Nabi ini yang kita rindukan, yang kita tidak mampu untuk hidup bersama dengan Nabi tersebut,
yang kita ingin melihat baginda Nabi tersebut hatta di dalam mimpi kita, yang kita tertunggu-tunggu bila kita akan menatap wajah mulia baginda Nabi ini. Kita ingin mendengarkan selepas ini apa yang dipesan oleh baginda Nabi kita pada akhir-akhir umur baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai bekalan kepada umatnya, insya-Allah. Kita akan sambung selepas ini dengan memberikan sekejap laluan untuk merehatkan lagi telinga kita dengan mendengarkan qasidah pujian kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tafadhal Abdul Jabbar. إن القلوب إلى الحبيب تميل، إن القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل دليل دليل دليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا أما الدليل إذا ذكرت محمدا ثارت دموع العاشقين تسيل. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود، منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود، وأرى باب السلام يا زاكي الجدود، وأرى باب السلام يا زاكي الجدود. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. يا طراز الكون إني عاشق مستهام،
يا طراز الكون إني عاشق مستهام مغرم والمدح فني يا بدر التمام مغرم والمدح فني يا بدر التمام طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود اصرف الأعراض عني أضنان الغرام اصرف الأعراض عني أضنان الغرام فيك قد أحسنت ظني فيك قد أحسنت ظني فيك قد أحسنت ظني يا سامي العهود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وعليك الله صلى ربي ذو الجلال وعليك الله صلى ربي ذو الجلال يكفي يا نور الأهلة إن هجر طال يكفي يا نور الأهلة إن هجر طال يكفي يا نور الأهلة إن هجري طال سيدي والعمر ولا جد بي وصل جود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود اللهم صل وسلم وبارك عليه Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diletakkan segala bentuk keistimewaan, segala bentuk kelebihan yang diletakkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk daripada kelebihan yang diletakkan oleh Allah Taala kepada baginda Nabi kita adalah kelebihan dan keistimewaan di dalam syariat yang diturunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu syariat yang sedang kita beramal dengannya, syariat yang sudah disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita dengan sempurna. Nabi kita sampaikan syariat ini, ajaran ini Nabi sampaikan kepada kita selama 23 tahun, sedikit demi sedikit Allah Taala turunkan satu persatu hukum hakam, satu persatu bekalan hidup kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk dijadikan sebagai pegangan sampailah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita tidak pernah berputus asa di dalam menginginkan kebaikan kepada umat. Nabi kita tidak pernah merasakan letih untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kesejahteraan kepada umatnya, baik dalam tahajudnya Rasulullah, baik di dalam rintihan doanya Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak pernah merasakan letih untuk meminta kepada Allah supaya segala kebaikan Allah Ta'ala berikan kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang menunjukkan betapa besarnya anugerah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah bagaimana baginda Nabi suatu hari memohon kepada Allah Ta'ala dengan satu permintaan yang besar. Nabi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, engkau berikanlah kepada aku kata putus, ataupun aku memohon kepada engkau untuk diberikan jaminan untuk umat aku diberikan yang terbaik di hari akhirat nanti. Maka bila mana baginda Nabi sepanjang malam merintih kepada Allah memohon perkara tersebut, menangis Nabi kita memohon kepada Allah, Jibril AS datang bagi tahu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala kirim salam kepada engkau dan meminta kepada engkau apa yang kau inginkan Allah akan berikan. Maka kata Nabi kepada Jibril, ya Jibril, yang aku inginkan adalah supaya jaminan dari Allah Ta'ala akan kesejahteraan umat aku di hari akhirat nanti. Bagaimana aku boleh membantu umat aku di hari akhirat nanti? Kemudian Jibril datang balik bagi tahu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya Muhammad Rasulullah, Allah Ta'ala memberikan jaminan kepada kamu kalau apa yang kamu minta akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta oleh baginda Nabi adalah satu permintaan yang besar, iaitu Nabi kita memohon kepada Allah supaya di hari akhirat nanti Nabi kita boleh membantu seluruh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh memberikan syafaat kepada umatnya dan juga kepada seluruh manusia yang lain. Ini permintaan yang tersangat besar di sisi Allah Ta'ala. Kerana ini permintaan tak pernah diminta oleh mana-mana para Nabi dan mana-mana para Rasul. Oleh demikian, oleh kerana permintaan Nabi ini adalah terlalu besar, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan syarat kepada permintaan tersebut. Kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad Rasulullah, kamu ingin meminta kepada aku satu permintaan yang besar. Kamu ingin meminta kepada aku satu permintaan untuk diberikan segala bentuk kebaikan untuk kamu bantu umat kamu di hari kiamat, di hari akhirat. Aku akan berikan apa yang kau minta ya Muhammad Rasulullah. Tapi dengan satu syarat. Supaya engkau boleh dapat tempat yang tertinggi di hari akhirat. Untuk engkau boleh memberikan syafaat kepada umat engkau seluruhnya. Maka ada satu syarat yang aku kenakan kepada engkau. Apakah syarat yang dikenakan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad dengan permintaan Nabi tersebut yang Nabi minta untuk umatnya, yang Nabi minta untuk membantu umatnya di hari akhirat? Maka syarat yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah waktu itu adalah untuk solat tahajud setiap malam. Tak boleh tinggal walaupun satu malam untuk baginda Rasulullah solat tahajud. Maka Nabi kita terima arahan dari Allah Ta'ala, syarat yang dikenakan oleh Allah Ta'ala. Berapa lama solat tahajud yang Nabi perlu kerjakan? Hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, solat tahajud yang Nabi wajib buat adalah separuh malam. Setiap malam kata Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya Muhammad Rasulullah, kalau engkau ingin mendapatkan maqaman mahmuda, yakni tempat yang tertinggi di hari akhirat nanti, untuk memberikan syafaat kepada semua, maka syaratnya adalah wa minal laili fatahajjud laka. Engkau mesti wajib melakukan tahajud. Tahajud bagi kita adalah sunnah, tetapi bagi diri Nabi Muhammad SAW, tahajud adalah wajib. Baginda Rasulullah SAW diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk solat tahajud pada setiap malam. Nabi kena wajib solat tahajud. Berapa lama solat tahajud yang Nabi wajib buat? Bukan 1 jam, bukan setengah jam, tetapi setiap malam Nabi perlu korbankan tidurnya malamnya selama 6 jam. Allah sebut dalam ayatul Quran, waktu yang Nabi kita kena tahajud disebutkan, qum min laila illa qalila nisfahu
aw inqus minhu qalilan aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nabi kita disuruh oleh Allah untuk mendirikan separuh malam, nisfahu, separuh malam Nabi kena buat tahajud. Yakni satu malam 6 jam Nabi wajib melakukan tahajud. Untuk apa Nabi wajib berbuat demikian? Supaya boleh menyelamatkan umatnya di hari akhirat. Kalau Nabi termis satu hari terkurang daripada 6 jam, maka besoknya Nabi kena ganti, tambah lagi berapa jam yang kurang hari ini, besok kena ganti. Warattilil Qur'ana tartila. Dan Nabi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran di dalam tahajudnya tadi. Ini yang syarat dikenakan oleh Allah Taala, dan Nabi kita tidak pernah miss solat tahajudnya satu hari 6 jam untuk memohon kepada Allah Taala supaya Nabi kita punyai syafaat di hari akhirat untuk membantu kepada umat. Demikian Nabi kita tidak pernah letih di dalam berdakwah kepada Allah Taala. Tidak pernah letih untuk menyampaikan kebaikan kepada umat daripada awal Nabi kita diutuskan menjadi Rasul sampai kepada hari-hari terakhir kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup kepada kita untuk melihat betapa baginda Nabi yang tak pernah berputus asa untuk menyampaikan kebaikan kepada umatnya sampailah kepada hari-hari ataupun keadaan ataupun beberapa waktu-waktu yang terakhir daripada kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW juga baginda Nabi SAW menyampaikan kebaikan kepada umat. Di dalam khutbah Hajjatul Wada, satu khutbah yang Nabi kita dapat mengumpulkan seramai mungkin daripada kalangan para sahabat. Ramai lebih kurang 120,000 ataupun 130,000 para sahabat yang berkumpul di dalam khutbah Hajjatul Wada. Ini adalah perhimpunan khutbah yang paling terakhir, perkumpulan terbesar yang Nabi sempat berkumpul dengan seluruh para sahabat. Di dalam pesanan ataupun perjumpaan yang terakhir, yang teragung ini kepada para sahabat, Nabi kita berpesan kepada seluruh para sahabat. Nabi kita memberikan wasiat kepada mereka, kata Nabi SAW, "Usikum ya ibadallah." Aku memberikan wasiat kepada kamu semua untuk taat kepada Allah Ta'ala. Kemudian kata Nabi, "Ayyuhan nas, isma'u binni ubayyin lakum." Wahai sekalian manusia, dengarlah daripada aku ingin terangkan kepada kalian. Aku ingin sampaikan kepada kalian beberapa pesanan-pesanan yang penting. Kemudian Nabi sebutkan, "Fa inni la adri la alla alqakum ba'daha mi hadha fi mawqifi hadha." Aku tak tahu dan aku tidak pasti kalau selepas ini aku masih lagi dapat berpeluang untuk berjumpa dengan kalian di tempat ini, pada keadaan seperti ini ketika haji. Aku tak pasti aku akan sempat berjumpa dengan kalian selepas ini ataupun tidak. Ayat ini sebetulnya adalah satu ayat yang menunjukkan bahawa baginda sudah mengetahui akan dekatnya hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu hari kewafatannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sebutkan pada khutbah Hajjatul Wada tadi, "Fa inni la adri la'alli alqakum ba'da ami hadha." Aku tak tahu kalau selepas ni aku sempat berjumpa dengan kalian ataupun tidak, kerana Nabi sudah mendapat seolah-olah dapat rasa, seolah-olah diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa ajal Nabi sudah dekat. Demikian pada pesanan khutbah Hajjatul Wada ini, Nabi berpesan dengan pesanan-pesanan yang cukup penting untuk kita mengambil pelajaran. Dalam khutbah itu Nabi berpesan kepada kita untuk menjaga daripada bertumpah darah sesama kaum muslimin. Dalam khutbah Hajjatul Wada itu Nabi berpesan kepada kita untuk tidak melakukan perbunuhan. Dalam khutbah Hajjatul Wada itu Nabi berpesan untuk menjaga kehormatan wanita. Dalam khutbah Hajjatul Wada tadi Nabi berpesan untuk menjaga syariatnya Rasulullah SAW, menjaga ahli keluarga, memberikan mereka satu mahabbah dan kasih sayang kepada Nabi SAW, menjaga harta kita daripada tidak termakan daripada sesuatu yang haram. Walaupun sedikit pun daripada harta yang kita perolehi, jangan ada sedikit pun daripada sesuatu yang haram, kata Nabi SAW. Kalau satu suap daripada makanan haram yang masuk dalam perut kamu, maka tidak ada sesuatu pun yang boleh membersihkan yang haram tadi, kecuali yang mampu untuk membersihkan itu adalah api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini pesanan-pesanan yang Nabi kita pesan dalam khutbah Hajjatul Wada tadi dengan begitu keras Nabi pesan. Kemudian Nabi ulang lagi dalam khutbah tadi, kata Nabi SAW, hal ballagtu, bukankah aku dah sampaikan kepada kalian? Bukankah aku dah sampaikan kepada kalian? Pesanan-pesanan ini adalah sebetulnya memberikan bayangan kepada para sahabat seluruhnya
bahawa baginda Rasulullah SAW adalah sudah dekat ajalnya. Memang pun demikian, setelah balik daripada haji baginda Nabi Muhammad SAW, balik daripada haji pada musim bulan Zulhijjah. Balik daripada Zulhijjah, baginda Rasulullah SAW sempat untuk menghabiskan hidupnya di bumi Madinah daripada bulan Zulhijjah, kemudian pergi ke bulan Muharram, kemudian bulan Safar. Pada akhir bulan Safar, Nabi kita jatuh sakit. Dan baginda jatuh sakit sakit demamnya Nabi selama lebih kurang 11 hari daripada 12 hari daripada akhir bulan Safar sampailah 12 Rabiul Awal, detik kewafatannya Nabi Muhammad SAW. Beberapa bulan setelah Nabi pulang daripada Hajjatul Wada, bulan Muharram dan bulan Safar, ini 2 bulan ketika Nabi duduk dengan para sahabat, banyak ayat-ayat Quran lain pun yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk memberikan satu isyarat dari Allah Ta'ala bahawa agama yang disampaikan oleh baginda Nabi ini sudah sempurna. Tanggungjawab Nabi sudah hampir selesai. Dengan turunnya satu ayat Al-Quran, "Idza ja'a nasrullahi wal fath." Ayat tersebut ketika mana diturunkan oleh Allah Ta'ala, maka ayat itu sebetulnya memberikan gambaran yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ayat itu sebetulnya adalah memberikan gambaran, Allah Ta'ala memberikan isyarat terbukanya agama Islam yang ramai masuk dalam agama Islam. Ini menunjukkan dakwah Nabi Muhammad sudah sampai kepada kemuncak. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama engkau ya Muhammad Rasulullah afwaja. Yakni macam ombak, ramai yang memeluk Islam waktu itu. Pada 2 bulan itu terlalu ramai masuk Islam. Bulan Muharram dan juga bulan Safar, ramai orang yang datang memeluk agama Islam. Menunjukkan dakwah Nabi sudah sampai kepada kemuncaknya. Kemudian Allah mengakhiri surah tersebut dengan menyebut apa? "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Maksudnya di sini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketika mana turunnya ayat ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda sudah mula buat preparation, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bermula turunnya ayat ini, Nabi sudah banyak bertasbih kepada Allah, sudah banyak istighfar kepada Allah. Kerana itu diperintahkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya Muhammad Rasulullah, bertasbihlah kamu kepada Allah, istighfarlah kamu kepada Allah. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, baginda Nabi SAW, kata Sayyidatina Aisyah mengatakan bahawa kana Rasulullah SAW yuksiru an yaqula qabla mautihi subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Setelah daripada turun surah An-Nasr ini, kata Siti Aisyah, baginda Nabi banyak membaca zikir subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih, sampailah Nabi wafat, Nabi banyak mengulang ayat ini. Ini adalah menunjukkan kepada kita, kalaulah baginda Rasulullah SAW yang sedemikian kemuliaan yang Allah Ta'ala letakkan kepada Nabi, ketika nak dekat kepada ajal Nabi, Nabi buat preparation dengan banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Lalu bagaimana kita yang berbuat banyak maksiat kepada Allah? Bukankah kita yang lebih patut untuk banyak istighfar, banyak solatut taubah? Maka dengan turunnya surah itu memberikan gambaran kepada sebahagian para sahabat, yang sebahagian lain nampak seronok bila turun ayat ini, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka merasakan seronok, ini adalah satu kegembiraan kerana ramai orang masuk Islam. Tetapi sebahagian daripada para sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, seperti Abdullah bin Abbas, mereka yang mahir tentang wahyu Al-Quran, mereka sudah merasakan ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahawa dakwah Nabi Muhammad ini sudah sampai kepada kemuncaknya, dan ini menunjukkan bahawa Nabi kita tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Demikian perasaan yang dirasakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, perasaan yang dirasakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu warḍah, dan demikian juga sikap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tunjukkan kepada para sahabat beberapa isyarat bahawa mereka tidak akan jumpa lagi Nabi selepas ini. Sebagai contoh, Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu warḍah. Ketika mana Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Nabi kita nak menghantar Mu'adz untuk pergi ke Yaman menjadi wakilnya Rasulullah, untuk jadi orang yang akan sebarkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri Yaman.
maka baginda Nabi waktu itu keluar bersama dengan Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Nabi banyak hantar para sahabat pergi musafir untuk jadi gubernur di Mesir, untuk jadi gubernur di Syam, untuk menjadi gubernur di di Yaman seperti Sayyidina Mu'adz. Tapi waktu Nabi nak menghantar Sayyidina Mu'adz, lain sikit kali ini. Kali ini Nabi bila mana nak menghantar Sayyidina Mu'adz, tak macam Nabi menghantar Bilal bin Rabah pergi ke Syam. Tak macam Nabi mengucapkan selamat tinggal kepada Amr bin As yang dihantar pergi ke Mesir. Tapi waktu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu arda nak dihantar oleh Nabi, Nabi temankan Mu'adz bin Jabal. Nabi pegang onta Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal duduk atas onta. Nabi pegang onta, Nabi tarik onta Mu'adz bin Jabal daripada rumah Nabi sampailah ke pintu kota Madinah. Nabi berjalan dengan Mu'adz bin Jabal. Ada riwayat mengatakan Mu'adz bin Jabal yang tak sanggup tengok Nabi tarik onta, walaupun Nabi suruh Mu'adz bin Jabal turun, sama-sama jalan dengan Nabi SAW. Rupa-rupanya perjalanan itu adalah perjalanan perpisahan Mu'adz bin Jabal dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi letakkan tangan di atas bahu Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, Nabi mengatakan, Ya Mu'adz, innaka asa an talqani ba'da ami hadha, aw la'allaka an tamurra bi masjidi hadha aw qabri. Ucapan Nabi ini menyebabkan Sayyidina Mu'adz bin Jabal waktu itu teresak-esak menangis kerana mendengarkan apa yang diucapkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kekasih agung kepada Mu'adz bin Jabal. Apa yang diucapkan oleh Nabi? Ini Mu'adz bin Jabal ingin dihantar oleh Nabi untuk selamat tinggal. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi? Waktu itu Mu'adz bin Jabal berada di atas ontanya. Nabi tarik sampai ke pintu gerbang kota Madinah. Kata Nabi, Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, setelah Nabi pesan beberapa pesanan-pesanan penting, maka Mu'adz okey-okey saja. Dengan biasa pun kalau sahabat nak dihantar oleh Nabi pergi ke suatu negeri, Nabi akan pesan dengan banyak pesanan. Tetapi pesanan terakhir yang Nabi pesan kepada Sayyidina Mu'adz menyebabkan Sayyidina Mu'adz tidak lagi mampu untuk bertahan kesedihan. Apa yang dipesan oleh Nabi? Kata Nabi, Ya Mu'adz, innaka asa alla talqani ba'da ami hadha. Boleh jadi selepas tahun ini engkau tak lagi jumpa aku, Ya Mu'adz. Aw la'allaka, ataupun boleh jadi antamurra bi masjidi hadha aw qabri. Sambil Nabi tunjukkan masjid Nabi, sambil Nabi bagi tahu kepada Mu'adz, mungkin nanti bila engkau balik daripada Yaman, engkau hanya mampu untuk berjalan di hadapan kubur aku, Ya Mu'adz. Maka ini isyarat yang Nabi sebutkan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, kalau ini adalah pertemuan terakhir Mu'adz bin Jabal dengan kekasih agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabaka Mu'adzan jasa'an aw jaz'an. Kata perawi hadis ini, Sayyidina Mu'adz waktu itu menangis teresak-esak dengan mendengarkan pesanan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kerana pesanan daripada Nabi, isyarat yang Nabi tunjukkan kepada Sayyidina Mu'adz, kerana Nabi tidak akan pernah menyebutkan sesuatu yang sia-sia. Kalau Nabi sebutkan, aku tak tahu kalau tahun depan kau akan balik lagi ke Madinah, engkau akan berjumpa dengan aku atau engkau akan berjalan saja di hadapan kubur aku, Ya Mu'adz. Ini pastinya adalah isyarat daripada baginda Rasul yang difahami oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kalau ini isyarat yang luar biasa daripada baginda Rasulullah SAW. Tetapi Mu'adz bin Jabal tetap juga kentalkan hatinya untuk teruskan perjalanan kerana ini arahan daripada baginda Rasul untuk beliau dihantar ke negeri Syam. Demikian Mu'adz bin Jabal yang ketika ketika berpisah dengan baginda Rasulullah SAW, wajahnya lama mengarahkan ke arah Nabi. Ini dia punya onta, Mu'adz bin Jabal naik onta, ontanya sudah ke depan, tapi wajahnya sekejap-sekejap tengok belakang, tengok Rasulullah SAW. Nabi pula waktu itu yang berdiri di hadapan pintu gerbang kota Madinah, sampailah Mu'adz bin Jabal dan ontanya hilang daripada pandangan baginda Rasulullah SAW. Demikian Nabi pun sangat merindukan kepada Mu'adz kerana Nabi tahu ini pertemuan terakhir baginda Nabi Muhammad SAW dengan sahabat teragungnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz sekejap-sekejap tengok belakang, tengok Nabi masih lagi ada. Nampak Nabi di belakangnya tengah tunggu Mu'adz. Mu'adz bin Jabal lagi menangis kerana tak mampu melihat. Kerana dia tahu kalau ini adalah mungkin pandangan beliau yang terakhir beliau boleh melihat junjungan mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Ini isyarat yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW
kepada sebahagian para sahabatnya, hatta kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Nabi memberikan isyarat, kalau lepas ni kau takkan jumpa aku. Hatta dalam khutbah Hajjatul Wada, Nabi pesan juga. Kepada Siti Fatimah, Nabi pesan juga. Demikian beberapa isyarat yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Dan tepat pada akhir bulan Safar, Nabi kita ditimpa dengan sedikit demam. Dan demam itu berterusan sampailah pada 3 hari yang terakhir daripada kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi mendapat sakit yang agak teruk, yang berada dalam keadaan pembaringan, sehinggalah akhirnya baginda Rasulullah SAW dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala tepat pada 12 Rabiul Awal. Baginda junjungan besar Nabi Muhammad SAW dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan diiringi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail dan malaikat Israel yang waktu itu berada di sisi baginda Rasulullah SAW untuk mengiringi roh mulia baginda Rasulullah SAW. Kewafatan baginda Nabi SAW yang tidak mampu ditanggung oleh para sahabat ridwanillahi ajma'in. Daripada kalangan mereka yang tidak mampu untuk menanggung kesedihan, seperti Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu arda, ketika mendengarkan berita kewafatan Nabi, yang sahabat tadi yang di luar masjid semuanya sudah teresak-esak menangis kerana tak mampu mereka untuk menerima kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar Al-Khattab keluarkan pedangnya dan mengatakan, siapa yang berani cakap Rasulullah wafat, aku akan pancung dia punya leher. Bukan Sayyidina Umar tak mampu terima berita kewafatannya Rasulullah, ini khalifahnya Rasulullah, Amirul Mukminin Umar, takkan dia tak faham kalau Nabi pun akan meninggal. Tapi kerana begitu besarnya kasih sayang beliau kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga akhirnya ditenangkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Demikian kota Madinah waktu itu yang menjadi suram, yang bersedih para sahabat ridwanillahi ajma'in dengan kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi di dalam hari-hari yang terakhir Nabi kita berpisah daripada para sahabat, Nabi kita sempat untuk berpesan kepada para sahabat dengan beberapa pesanan penting. Di antaranya dipesan oleh Nabi untuk berpegang teguh dengan agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Ada daripada kalangan para sahabat yang meminta Nabi doakan, Nabi pun doakan. Ada daripada kalangan mereka Nabi berpesan untuk menjaga salat dan sebagainya. Demikian tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita tidak mampu lagi untuk melihat wajah mulia baginda Rasulullah SAW. Secantik-cantik wajah Nabi tersebut yang tadi kita digambarkan dalam syair tadi, kita tak mampu melihat wajah Nabi SAW. Kecuali kalau melihat pun di dalam mimpi. Tapi bukankah kita yang sudah tidak berpeluang untuk hidup di zaman Nabi untuk melihat wajah Nabi? Bukankah kita berpeluang untuk melihat wajah Nabi SAW di dalam mimpi kita? Bukankah kita akan berpeluang untuk melihat wajah indah ini di hari akhirat? Maka bersediakah kita untuk berhadapan dengan junjungan Nabi Muhammad SAW? Kira-kira kalau kita berjumpa Nabi di hari akhirat, adakah kita akan menjadi orang yang akan menggembirakan Rasulullah dengan segala amalan-amalan yang kita buat ketika hidup di dunia ini, dengan segala apa yang sedang kita buat hari ini? Adakah setiap apa yang kita buat akan menjadikan kegembiraan kepada Rasulullah bila mana Nabi berjumpa dengan kita? Jawapannya adalah, kita perlu bertanya kepada diri kita, adakah apa yang sedang kita lakukan sekarang, jalan hidup yang sedang kita lalui, kehidupan yang sedang kita tempuh, kehidupan ahli keluarga kita, bagaimana membesarnya anak-anak kita, adakah semua ini kira-kira kalau akan berjumpa Nabi Muhammad di hari akhirat nanti akan menggembirakan Nabi ataupun tidak? Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu yang mampu menggembirakan baginda Rasulullah SAW melebihi daripada melihat umatnya akan masuk ke dalam syurga Allah. Akhir kalam daripada saya, satu hari ketika khutbah, baginda Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan malaikat Jibril waktu itu meletakkan sesuatu di atas tangan Nabi. Meletakkan sesuatu di tangan kanan Nabi, maka Nabi tengok. Dan Nabi pun tersenyum melihat apa yang diletakkan oleh Jibril di tangan kanan Nabi. Kemudian Jibril meletakkan sesuatu di tangan kiri. Waktu itu Nabi sedang khutbah. Jibril meletakkan sesuatu di tangan kiri Nabi SAW. Maka bila mana Nabi tengok, Nabi menangis teresak-esak dengan melihat kepada apa yang diletakkan oleh Jibril pada tangan kiri Rasulullah SAW. Setelah selesai khutbah, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang kamu tengok tangan kanan kamu, kamu gembira, seronok, senyum dengan melihat tangan kiri kamu menangis?
Kata Nabi SAW, tadi Jibril AS datang kepada aku dan meletakkan dan tunjukkan di tangan tekanan aku list daripada umat aku yang akan masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Lalu aku bergembira dan seronok bila mana aku tengok ramainya penghuni syurga itu adalah daripada kalangan umat aku. Tetapi pada masa yang sama, Jibril juga letakkan di tangan kiri aku list daripada penghuni neraka yang akan masuk ke neraka daripada kalangan umat aku. Aku menangis dan bersedih kerana aku nampak juga ramai daripada kalangan umat aku yang akan dihumban masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pengakhiran kita di mana di hari akhirat, kalau kita masuk syurga, menggembirakan Nabi Muhammad SAW. Kalau masuk ke dalam neraka, wala'iyadzubillah, maka itu akan menyedihkan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang yang akan bersedih dengan syurga dan neraka kita. Hatta suami atau isteri kita pun di hari akhirat, mereka pun akan fikirkan mereka punya diri sendiri. Mak bapak kita pun yang mengandungkan kita, yang melahirkan kita, ibu kita yang melahirkan sendiri kita ini dengan begitu payah, di hari akhirat, dia pun tak akan fikir anaknya masuk syurga atau masuk neraka, akan fikir dirinya sendiri untuk diselamatkan. Waktu itu satu-satu manusia, kekasih agung kita Nabi Muhammad SAW, satu-satu orang yang akan memikirkan, ya Allah, bagaimana keadaan umat aku hari ini? Berapa ramai akan masuk syurga? Berapa ramai akan masuk neraka? Berapa ramai akan gagal dalam neraca pertimbangan Al-Mizan? Berapa ramai akan terjatuh dalam titian sirat? Manusia yang paling sibuk waktu itu memikirkan tentang umatnya adalah kekasih agung kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kehidupan kita di dunia ini menjadi satu kehidupan yang akan membekalkan diri kita untuk masuk ke dalam syurga Allah bersama dengan kekasih agung kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa na'udzubika min du'ain la yustajab wa na'udzubika min amali la yuqbal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkati pertemuan kami hari ini ya Allah. Jadikan masa pertemuan kami sebagai satu hujah di hadapan Engkau di hari akhirat, sebagai satu perkara yang akan menggembirakan junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, Engkau jangan haramkan kami daripada mendapat syafaat Rasulullah di neraca pertimbangan Al-Mizan ketika meniti titian sirat, supaya kami ini berpaut tangan dengan junjungan mulia Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke dalam syurga di belakang baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, kurniakan kepada kami jalan hidup yang diredai oleh Engkau. Jauhkan kami, ahli keluarga kami, semua kaum muslim muslimat daripada jalan yang tidak diredai oleh Engkau. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berkati seluruh kawan-kawan sahabat-sahabat daripada Majlis Bandaraya Johor Bahru. Tetapkan hati mereka dalam keadaan takwa kepada Engkau, ya Allah, dan juga kami, supaya segala usaha yang dilakukan oleh mereka dikira di sisi Engkau sebagai satu usaha yang memakmurkan umat Nabi Muhammad, berkhidmat kepada kebaikan umat Nabi Muhammad SAW, sebagai satu usaha daripada sekecil-kecil apapun, walaupun satu sampah yang dibersihkan oleh mereka, anggaplah itu sebagai satu khidmat yang teragung yang akan selamatkan mereka di hari akhirat kerana berkhidmat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Berkati seluruh mereka, ya Allah. Jadikan majlis yang mereka anjurkan ini sebagai satu majlis yang kabul di sisi Engkau, yang diterima di sisi Engkau, ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Sallallahu ta'ala wasallam ala khairin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan satu lagi qasidah untuk merehatkan hati kita. Fadhal Abdul Jabbar. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد أشرف الأعراب والعجم. محمد خير من يمشي على قدم. محمد باسط المعروف جامعه. محمد صاحب
الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم مولاي يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على عالمي محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم مولاي يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعم محمد صفوة البار وخيرته محمد ظاهر من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضام محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همام محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setinggi ucapan syukur dan juga terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Bashir Ahmad Al-Azhari atas pengisian dan tazkirah nasihat yang disampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat, mudah-mudahan dapat kita mengambil iktibar dan juga menjadikan Nabi SAW sebagai contoh teladan bagi diri kita untuk kita mengambil sunnah-sunnah Nabi SAW dan juga para sahabat sebagai jalan hidup kita insya-Allah. Dan juga lantunan mudah-mudahan dengan selawat dan juga qasidah yang dibacakan dan dialunkan oleh Ustaz Muhammad Jabbar menjadi sebagai pemangkin untuk kita terus mencintai Nabi SAW dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW dan seterusnya menjadikan kita golongan yang dimuliakan oleh Allah, diberikan tempat bersama dengan Nabi SAW di syurga Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Bashir Muhammad Azhari, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Abdul Jabbar dan terima kasih kepada semua yang bersama-sama kita pada malam ini daripada awal hingga ke akhirnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dan memberkati pertemuan kita pada malam ini insya-Allah. Dengan itu, insya-Allah kita akan bertemu lagi pada majlis dan pertemuan kita yang akan datang. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu daripada diri kita sendiri. Sama-sama kita tutup majlis kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Jabbar. Semoga bertemu lagi. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz Aiman. Jumpa lagi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.